Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah kita Cik Aina Afika binti Kasim. Kami dari kumpulan 3 yang mana terdiri daripada 3 ahli. Yang pertama Aina Sofia binti Imanan, saya Fatimah Hanani binti Umar Hakim dan yang ketiga Nurul Diana binti Hanafiah. Jadi hari ini kami akan membentangkan tajuk kaum kelabit. Kaum Kelabit merupakan kumpulan etnik terkecil tinggal di bumi Sarawak. Sebahagian besar daripada masyarakatnya menganut agama Kristian. Sebahagian besar lagi berpegang kepada kehidupan cara tradisi di rumah-rumah panjang yang diwarisi daripada warga tua. Menurut kajian, segelintir daripada mereka tinggal di Brunei. Menjadi satu kebiasaan buat kaum Kelabit yang tinggal di kawasan rumah panjang secara beramai-ramai. Sekali imbas, sesetengah daripada mereka kelihatan unik apabila masih mengamalkan amalan menindih telinga yang menjadi tarikan utama golongan ini. Mengekalkan kebudayaan dan tradisi masyarakat setempat, kaum Kelabit masa kini dilihat masih mengamalkan amalan tradisi masyarakat terdahulu. Kru RTM berpeluang melawat Bario yang merupakan penempatan masyarakat Kelabit. Di sini, kami dijemput sempena sambutan hari ulang tahun ke-50 Bario asal atau lebih dikenali sebagai The Original Village yang dijalankan masyarakat tempatan. Kami dibawa ke kampung Palungan, salah sebuah kampung yang terletak di kawasan sempadan. Menjejak kaki di sini membuat kami teruja dengan kawasan kampung yang tenang. Tanpa berlengah masa, kami kemudiannya dibawa untuk mendaki menuju ke sebuah kawasan yang terdapat batu-batu monumen peninggalan masyarakat terdahulu. Dikenali dengan nama Batu Ritung, batu monumen ini cukup terkenal dalam kalangan masyarakat Kelabit. Apa yang menariknya tentang Batu Ritung ini adalah ianya khas didedikasikan buat Paren Ritung, seorang pahlawan dari kaum Kelabit. Batu ini juga dijadikan sebagai tugu memperingati hidup dan pengorbanannya terhadap masyarakat ini. Keesokan harinya, tugasan kami bermula seawal jam 7 pagi. Penggambaran seterusnya membawa kami ke Sungai Palungan untuk mencari ikan. Perkataan Pa merupakan bahasa Kelabit yang membawa maksud sungai. Kami mendaki Heath Forest di Kerangas kira-kira 30 minit sebelum sampai ke destinasi. Menurut masyarakat Kelabit sendiri, Sungai Palungan dipenuhi ikan semah yang merupakan spesies ikan eksotik berharga RM80 Malaysia per kilogram di Kuching. Jelas mereka lagi, pada masa dahulu, kebanyakan daripada masyarakat asli di sini menggunakan sejenis alat yang dipanggil tuba untuk meracun ikan-ikan di dalam sungai. Pun begitu, menyedari tentang kepentingan ekosistem perikanan dan sungai, kegiatan meracun ikan menggunakan tuba tidak lagi digunakan. Sejak daripada itu, keadaan di Sungai Palungan semakin terkawal. Bagi kebanyakan masyarakat Kelabit, amalan mendidik telinga merupakan satu ciri menonjol buat mereka. Dahulunya, amalan ini dikatakan sebagai satu identiti untuk dipersembahkan kepada orang luar yang datang. Amalan mendidik telinga dijadikan simbolik kepada kecantikan bagi golongan wanita kaum Kelabit. Semakin panjang cuping telinga, semakin terselah kecantikan mereka. Bagi tepu Du Ilik, iaitu gelaran nenek untuk masyarakat Kelabit, kebanyakan wanita pada masa dahulu mendidik telinga supaya mereka kelihatan cantik. Pun begitu, tradisi turun-temurun ini dikatakan telah berkurang. Jelas Du Ilik, anak muda ketika ini berasa tidak selesa untuk mendidik telinga sama seperti mereka kerana bimbang dengan pandangan masyarakat sekeliling.
Aunty boleh cerita dengan lebih lanjut bila Aunty mula pakai telinga, subang telinga ni? Dah kena. Kena kerap ko malah kapal keraya umur dia kata dia nak nampak lalid mudi malam. Nala tanya dengan itu. Kalau Melayu ro ke sini. Dia kata dia lagi kecil. Tidak sedar apabila mak bapak dia tumbuk itu. Bagi dia subang telinga. Telinga, ya. Berat tak? Kena berat abe modina. Berat. Berat. Kalau kau kali tidak katik tidak kilo. Nak amni dan ni mang datnya kalau kentan tadi. Comel bila dia senyum. Saya tanya dia berapa berat itu, ada ke timbang berapa kilo, berapa kati. Dia kata tak pernah timbang. Tak pernah timbang, tapi beratlah tu. Waktu dia pergi ke sawah, dia buka itu subang anting, dia buka memugih dia. Dia buka macam tu. Dia buka macam ini. Dua-dua dia buka. Sama ada dia gantung itu telinga dia pergi atas ataupun biar ini macam Ada murid tenar. sudah ringan kalau Melayu ke sini. Macam tu. Dua-dua. Ini pun dia kasih buka. Buka. Dia buka semua. Buka semua. Ini memang dibuat daripada tembaga ni. Selalunya adakah semua orang Kelabit menggunakan ni ataupun memang berbahan lain digunakan? Anak abe ni kali di abe anu tak kan moyang Abe lebat tu. abe lebat tu. Jadi anu ngadan belawan ni tak. Nek berlawanan ni. Malah abe lebat tu tidak. Ini anting. Tidak semua orang pakai dia. Orang yang boleh beli sebab dia berharga dari anting biasa. Jadi orang yang kaya je yang boleh. Kira begitulah. Kira begitulah. Baik. Jadi anting ni biasanya kalau memang corak dia macam ni ke atau memang ada corak lain kalau dibuat? Ada juga yang lain sedikit dari itu. Macam dia punya leher ni lebih kecil lagi. Bawah itu tajam macam gasing. Ada juga corak-corak lain lah. Ada. Ni saya nak pulangkan ni balik pada Aunty. Ya. Terima kasih Aunty. Kami seterusnya dibawa pula ke majlis keramaian masyarakat Kelabit. Mengikut kebiasaan, seekor kerbau akan dijadikan sebagai sajian makanan untuk tetamu yang hadir. Beramai-ramai akan menolong satu sama lain menyiapkan pelbagai sajian sempena majlis keramaian. Tugasan menyiapkan makanan dibahagi mengikut bidang tugas masing-masing. Jika pihak lelaki sibuk dengan persiapan sajian utama, pihak wanita pula akan menyediakan sejenis makanan dikenali dengan nama sinapi. Sinapi merupakan nasi yang dibungkus di dalam daun khas untuk makan malam. Dari gaya dan cara pembuatannya, ia nampak mudah. Namun, apabila mencubanya sendiri, pembuatan sinapi tidak semudah yang disangka. Itu dia, kalau kita lihat nasi yang kita masak tadi tu, ini dia nasinya dinamakan nubak layak dan dia akan dimasukkan dalam daun isip dan dibungkus ya. Ini akan dibagi kepada tiap-tiap seorang satu. Jadi seorang ni dapat satu macam ni. Kalau saya nak minta satu, saya dapatlah satu macam ni ya. Nak cuba sekali ya? Kita tengok macam mana boleh. Okey, nanti boleh? Boleh. Okey. Here we go. Tepok. Tepok sini. Okey. Sini dekat-dekat. Okey. Lepas tu ambil ya. Ambil. Ini tekan. Tekan. Oh, Sikit-sikit lah. Sikit dalam masak. ini bukan senang. Ingatkan senang. Nampak senang tapi bukan senang. Ayo kita cuba. Ayo saya ambil sikit ya. Betul? Iya. Boleh? Kalau Aunty buat banyak-banyak. Saya buat sikit-sikit dulu. Kita belajar sikit-sikit dulu. Ya? Wah. Panas. Okey. No, salah. How do you do it? Oh, okay.
Okay, fold it in. Alright, and inside. Okay. Jika di Semenanjung, masyarakatnya lebih terkenal dengan permainan tradisi seperti ting-ting, congkak ataupun lempar selipar, berlainan pula bagi masyarakat kaum Kelabit. Memanjat batang kayu bambu yang licin antara permainan tradisional di sini. Apa yang menarik, permainan ini bukan sekadar permainan, tetapi bertujuan menguji kekuatan fizikal dan mental seseorang individu. Kami agak terhibur melihat gelagat beberapa pengunjung yang mencuba. Semestinya pengalaman melihat sendiri cara dan kehidupan masyarakat Kelabit memberi gambaran yang berbeza buat masyarakat luar dan pelancong. Pun begitu, seiring dengan arus pemodenan dan teknologi, masyarakat Kelabit bukan sahaja masih mengekalkan amalan tradisi dan kepercayaan, malah ada di kalangan mereka yang terlibat dalam bidang-bidang profesional, termasuk peguam dan doktor bagi lelaki, manakala kebanyakan daripada kaum wanitanya pula terdiri daripada ahli akademik dan pensyarah. Mari kita mulakan dengan pengenalan, yang mana kaum Kelabit merupakan kaum etnik terkecil yang tinggal di bumi Sarawak. Seterusnya, sebahagian besar dari masyarakatnya menganut agama Kristian dan sebahagian besar lagi berpegang kepada kehidupan tradisi yang berumur panjang, yang mana ianya diwarisi daripada warga tua. Tambahan pula, menurut kajian, segelintir daripada mereka tinggal di Brunei. Di samping itu, menjadi satu kebiasaan buat kaum Kelabit yang tinggal di kuarsa rumah panjang secara beramai-ramai. Sekali imbas, setengah daripada mereka kelihatan unik apabila masih mengamalkan amalan tindik telinga yang menjadikan tarikan utama golongan ini. Akhir sekali, yang menariknya, kaum Kelabit masa kini dilihat masih mengamalkan serta mengekalkan kebudayaan tradisi masyarakat terdahulu. Tema satu kaum Kelabit ialah pakaian. Wanita menghiasi diri mereka dengan bau yang berwarna-warni atau manik. Manik seperti bala amat bernilai di kalangan Kelabit, terutamanya pada status kekayaan seseorang. Manik mempunyai pelbagai jenis dan digunakan dalam pelbagai tujuan. Sebagai contoh, bau alai. Segelas berkilat yang berwarna kuning, panjang bujur Venetian yang digunakan sebagai racun atau kalung. Tema dua kaum Kelabit ialah makanan. Nubat layar sedang menjadi sebahagian daripada menu tradisi masyarakat kaum Kelabit berkurun lamanya. Inilah antara menu wajib yang sering dibawa untuk bekalan ke bendang atau berburu suatu waktu dahulu. Dengan kaedah tradisional menyebabkan nubat layar boleh bertahan selama 2 atau 3 hari tanpa disimpan di dalam peti sejuk.